sekarang ingin menjemput Yang Berhormat Pokok Sena. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucap tahniah kepada kawan saya, rakan saya daripada Padang Rengas. Idea yang sangat bernas yang menunjukkan dalam hati dia tu tak dapat nak terima Perdana Menteri lompat. Dia masih setia untuk memastikan sama ada pekan ataupun bagan datuk yang tidak melompat, yang layak untuk menjadi Perdana Menteri. Tahniah. Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin menyentuh sedikit berkaitan dengan isu masalah pekerjaan ekoran daripada krisis COVID-19 ini, masalah yang melanda negara kita dan juga seluruh dunia, dan sudah tentu yang paling terkesannya ialah sektor pekerjaan yang menyebabkan ramai di kalangan pekerja-pekerja di negara kita ini, khususnya di sektor swasta dan juga sektor persendirian ini, sama ada kehilangan pekerjaan maupun sektor persendirian, mereka kehilangan sumber pendapatan ekoran daripada krisis yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Unjuran-unjuran yang telah pun dibuat oleh berbagai pihak seperti MIER mengunjurkan bahawa 1.5 juta pekerja akan hilang pekerjaan pada penghujung tahun, dan jika berlaku gelombang kedua COVID ini yang menggerunkan kita sekarang ni, saya pun cukup bimbang, takut nanti ada pula kluster parlimen, kerana kita sudah macam tak lagi merasa bimbang macam krisis COVID di peringkat awal dahulu. Jadi kalau berlaku gelombang kedua ini, diunjurkan bahawa sampai kepada peringkat 2.7 juta, itu yang dibuat oleh Jabatan Perangkaan Malaysia sendiri. 2.7 juta rakyat Malaysia yang bekerja berisiko hilang pekerjaan, dan ini cukup membimbangkan kita semua kerana sudah tentu ianya akan memberikan kesan yang lebih buruk kepada kehidupan lebih ramai orang, kerana setiap pekerja itu dia ada keluarga, anak-anak dan sebagainya, dan memerlukan kepada pendapatan dan sebagainya. Jadi saya nak lihat di sini bahawa kebimbangan saya ini kerana dilihat bahawa daripada jawapan yang dibuat oleh Menteri Sumber Manusia kepada rakan saya daripada Ipoh Barat sebelum ini, menunjukkan bahawa mereka yang telah pun diberhentikan pekerjaan sehingga Jun, sehingga Jun, 30 Jun adalah 48,727 orang, daripada Januari sehingga Jun. Sedangkan kalau angka dalam sekitar 30 ke 45 ribu ataupun 48 ribu ini, semasa saya berada di Kementerian Sumber Manusia ini, angka ini adalah angka setahun, pemberhentian untuk setahun, iaitu banyak majikan-majikan ataupun syarikat-syarikat ini menstruktur semula syarikat mereka untuk mengurangkan kos dan sebagainya. Jadi angka pemberhentian ini adalah angka 48,000 ini adalah angka setahun, tetapi kita ini hanya sekadar setengah tahun sudah 48,727 orang. Itu dalam keadaan kerajaan telah pun memberikan subsidi upah dan sebagainya untuk program pengekalan pekerjaan, dan dibimbangi bahawa apabila berakhirnya pada September nanti program subsidi upah ini akan menyebabkan kemungkinan akan lebih ramai pekerja-pekerja akan diberhentikan kerana banyak syarikat-syarikat ataupun majikan-majikan yang tidak berkemampuan untuk membiayai pekerja-pekerja mereka dari segi pembayaran gaji dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan bahawa perlu kepada menyambung semula ataupun melanjutkan program subsidi upah ini untuk program pengekalan pekerjaan ini ditambah lagi 6 bulan.
Yang dah diberi ini untuk 6 bulan sampai September ini, maknanya supaya itu ditambah lagi 6 bulan. Bukan sahaja moratorium yang dicadangkan oleh banyak pihak untuk disambung selama 6 bulan lagi, tetapi program subsidi upah ini untuk membolehkan para majikan mengekalkan pekerja-pekerja yang sedang bekerja dengan mereka. Kerana bagi saya bahawa 48,000 angka yang saya sebutkan tadi yang diambil daripada jawapan menteri itu mungkin angka yang yang dilaporkan kepada Perkeso, yang dilaporkan kepada Perkeso melalui skim SIP. Tetapi mungkin juga ada angka-angka mereka yang hilang pekerjaan, khususnya orang-orang yang bekerja dalam sektor persendirian dan sebagainya. Itu maknanya angka yang lebih. Sebab kalau dilihat kepada jawapan yang diberikan kepada Port Dickson, bahawa 12 juta orang telah kembali bekerja. 12 juta orang telah pun kembali kepada sektor pekerjaan. Sedangkan kita mempunyai lebih daripada 15 juta pekerja dalam negara kita. Kita ada 15 juta pekerja dalam negara kita. Jadi kalau dilihat 15 dengan 12 bermakna bahawa 3 juta masih tidak kembali kepada sektor pekerjaan. Jadi saya bimbang bahawa keadaan ini akan lebih buruk pada masa yang akan datang ini kalau kita tidak tanggani dengan seperti yang saya cadangkan tadi, iaitu melanjutkan subsidi upah melalui Perkeso ini selama 6 bulan lagi untuk membolehkan majikan-majikan ini bernafas dan kemudian dapat menggerakkan aktiviti perniagaan mereka untuk mengekalkan pekerjaan. Dan di samping untuk melanjutkan moratorium, dan juga saya juga ingin mencadangkan supaya pihak kerajaan juga seharusnya menawarkan insentif kepada mana-mana syarikat yang menawarkan peluang pekerjaan kepada mereka yang telah diberhentikan, untuk menawarkan peluang pekerjaan. Sebab 48,000 yang saya sebutkan tadi diberhentikan. Tetapi untuk penempatan pekerjaan yang dibuat oleh Job Malaysia di bawah Kementerian Sumber Manusia sehingga Jun baru-baru ini hanya 21,000. Hanya 21,000. Saya tidak tahu bagaimana Perkeso sepatutnya membantu kepada 48,000 ini untuk menempatkan mereka semula ke dalam sektor pekerjaan. Tetapi Job Malaysia yang mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk melakukan penempatan pekerjaan kepada yang diberhenti ataupun penganggur yang mula nak dapatkan pekerjaan, hanya mampu untuk beri 21,000 orang sahaja. Sedangkan kalau ikut angka biasa, pada tahun 2018, Job Malaysia boleh memberikan peluang penempatan pekerjaan sepanjang setahun. 2018 ialah 121,800 orang. Dan begitu juga dalam 2019 pun dalam lingkungan 100,000 lebih untuk diberikan penempatan pekerjaan. Jadi di manakah peluang-peluang pekerjaan baru yang boleh diberikan kepada mereka yang diberhentikan 48,000 itu dan juga yang bakal diberhentikan? Kerana kalau kita lihat semua sektor ini akan mengurangkan pekerja-pekerja mereka kerana dalam keadaan bisnes yang tidak begitu baik. Jadi sebab itu saya cadangkan supaya ditawarkan satu insentif kepada mana-mana majikan, syarikat swasta, sektor swasta yang bersedia untuk menawarkan peluang pekerjaan kepada anak-anak muda, sama ada kepada penganggur ataupun kepada mereka yang hilang pekerjaan. Yang kedua, ya, boleh saya sekejap? Sikit ya. Datuk Yang Bertua, rakan saya Pokok Sena, saya rasa Pokok Sena telah membangkitkan satu isu yang penting untuk kebajikan pekerja-pekerja kita. Dan saya rasa Pokok Sena telah menyentuh tentang moratorium yang telah memberikan sedikit kelegaan kepada pekerja kita. Saya ingin berkongsi Pokok Sena tentang langkah Federal Government of Australia Bank Extend Mortgage Loan Deferral Scheme, yang di mana kerajaan Australia telah membuat satu pemilihan very selektif terhadap usahawan-usahawan, khususnya SME, untuk mereka ini dilanjutkan lagi moratorium itu sebagai suatu langkah untuk menjamin mereka terus grow ataupun maju ke depan demi menghadapi masalah COVID ini. Adakah yang Pokok Sena boleh
masukkan sebagai ucapan saya dalam ucapan beliau. Terima kasih. Terima kasih, Habib. Terima kasih Muhammad, rakan saya daripada Pulai. Saya setuju untuk masukkan sebahagian daripada ucapan saya, dan saya pun telah menyebut bahawa selain daripada melanjutkan moratorium yang telah pun dicadangkan oleh rakan-rakan saya sebelum ini, kita juga harus melanjutkan kadar subsidi upah itu untuk tempoh 6 bulan lagi untuk membolehkan pengekalan pekerjaan, dan di samping moratorium itu untuk membantu majikan-majikan daripada membayar loan ataupun pinjaman yang telah pun mereka buat untuk menguruskan perniagaan mereka. Yang keduanya, Datuk Yang di-Pertua, saya nak dapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia, khususnya daripada pihak kerajaan, khususnya melalui Menteri Sumber Manusia, berkaitan dengan status Aisuri Perkeso, iaitu satu skim perlindungan untuk suri rumah, untuk suri rumah. Ini kerana kita menganggap bahawa mereka juga merupakan pekerja yang terdedah kepada berbagai-bagai insiden yang boleh berlaku dalam rumah, dalam sekitar rumah, hantar anak pergi sekolah dan sebagainya. Jadi saya nak tanya, sebab semasa saya berada di kementerian, kita secara umumnya Kabinet telah pun bersetuju untuk melindungi suri rumah ini melalui Aisuri Perkeso, dan cuma tertangguh tidak boleh dilaksanakan kerana memerlukan kepada mewujudkan satu undang-undang baru. Undang-undang baru maknanya perlu kepada perundangan untuk membolehkan dilaksanakan Aisuri Perkeso ini untuk melindungi suri rumah, khususnya suri rumah sepenuh masa. Jadi saya nak tanya status kedudukan RU Rang Undang-Undang tersebut bila akan dibentangkan ke Parlimen ini untuk membolehkan supaya idea yang dibawa oleh kerajaan PH sebelum ini akan dapat dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada suri rumah. Dan kemudian saya juga ingin menyentuh soal keselamatan pekerjaan. Yang Hormat Datuk Speaker, soal keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini satu perkara yang sangat penting yang perlu diberikan perhatian oleh semua pihak. Kerana selama ini kita begitu mengabaikan soal-soal ini yang menyebabkan kita telah pun mengalami kehilangan pekerja-pekerja yang mempunyai pengalaman, dan kita terpaksa menanggung kos yang begitu tinggi akibat daripada pengabaian ataupun kelalaian, kealpaan kita terhadap masalah yang berkaitan soal keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang selama ini dipertanggungjawabkan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kita hanya melihat kalau isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini apabila berlaku insiden-insiden tertentu, Perkeso akan bayar. Contoh, Perkeso akan bayar. Ya betul, Perkeso akan bayar, tetapi kita harus melihat bahawa kerugian ataupun kerugian yang tersembunyi daripada pembayaran pampasan yang telah pun dibayar oleh Perkeso itu lebih besar. Pada tahun 2018, Perkeso terpaksa menanggung pampasan 3.71 bilion kerana masalah keselamatan dan kesihatan, iaitu berlakunya kes kemalangan pekerjaan di tempat kerja yang menyebabkan mereka kehilangan, mati, sama ada mati ataupun kecederaan dan sebagainya, sehingga menyebabkan tanggungan yang terpaksa dibuat sebanyak 3.71 bilion. Dan kepada pekerja asing saja di bawah JTK, pada waktu itu masih lagi di bawah JTK, iaitu pampasan pekerja asing di bawah JTK yang berkaitan dengan isu-isu yang sama sebanyak RM5.6 juta ringgit Malaysia. Jadi sebab itu bagi saya bahawa ini sesuatu yang besar yang terpaksa kita tanggung. Kalau tidak dinaikkan kadar caruman Perkeso itu, saya bimbang bahawa satu hari nanti Perkeso pun tak mampu untuk nak membiayai menanggung kos pampasan kepada insiden-insiden ataupun kemalangan-kemalangan yang telah berlaku dan akan berlaku dalam negara kita. Sebab itu bagi saya bahawa perlu kita meningkatkan kesedaran ini bukan sahaja kepada sektor swasta tetapi kepada sektor awam untuk menjadi pemacu, menjadi peneraju utama dalam memberikan kesedaran untuk semua pihak
dan menguatkuasakan undang-undang. Kita dah lama di Malaysia ni 144 tahun dah ada dalam isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Cuma dari segi akta kilang dan jentera dan akta keselamatan dan pekerjaan itu agak baru, tetapi bagi saya kesedarannya masih rendah, kesedarannya masih rendah. Sebab itu kita terdedah kepada isu-isu pendedahan apabila berlaku runtuhan dan sebagainya yang menyebabkan keadaan yang menyebabkan berlaku kerugian. Sedangkan kalau kita lihat bahawa kos yang tersembunyi ini Datuk Yang di-Pertua, mengikut pengiraan ILO menganggarkan bahawa dia 4% daripada GDP. 4% daripada GDP. Jadi kalau pengiraan 4% daripada GDP ini bahawa kita telah kerugian dan kehilangan satu tahun 53 bilion. Ringgit Malaysia 53 bilion. Itu belum lagi dilihat secara yang lebih halus, lebih terperinci tentang masalah-masalah kerugian, kehilangan suatu impang daripada kemalangan dan juga penyakit pekerjaan. Jadi sebab itu saya nak mencadangkan supaya ini harus diangkat. Di zaman PH, kerajaan PH ni kita telah berjaya mengangkat dia menjadi satu dasar negara. Dan telah pun dipersetujui oleh Kabinet, dan kita telah mengeluarkan satu dokumen dasar negara yang ditandatangani oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu, iaitu dari Yang Berhormat daripada Langkawi, telah menandatangani dan dilancarkan oleh bekas Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu, yang merupakan Timbalan Perdana Menteri. Dan saya kira bahawa ini satu usaha ke arah untuk menyedarkan semua pihak, dan malah kebimbangan kitanya ialah di sektor awam yang makin meningkat. Jadi sebab itu saya nak mencadangkan supaya di struktur semula penguatkuasaan ini yang selama ini berada di bawah Kementerian Sumber Manusia ini, supaya diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ini untuk membolehkan supaya bila berada di bawah Jabatan Perdana Menteri, dia akan lebih mudah untuk menguasai seluruh kementerian-kementerian dan jabatan dan juga agensi kerajaan. Tetapi kalau berada di Kementerian Sumber Manusia hanya di satu Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, jadi dia nak pergi, ketua pengarah nak pergi ke tempat-tempat yang lain itu untuk memberi pengarahan kepada orang yang lebih senior kedudukan perjawatan itu agak sulit. Jadi sebab itu tidak ada satu perhatian yang serius di sektor awam. Walaupun baru-baru ini semasa saya berada di Kementerian Sumber Manusia itu, KSN mengambil maklum perkara ini, telah membuat beberapa perubahan, tetapi saya nakkan supaya satu perubahan yang lebih besar untuk mengelak daripada kita mengalami kerugian yang lebih besar. Dan kalau kita lihat struktur yang dibuat di negara China, umpamanya dia telah pun diletakkan di bawah State Administration of Work Safety, yang badan ini di bawah Perdana Menteri sendiri, di bawah Perdana Menteri. Sebab itu saya mencadangkan, saya mengambil formula ini untuk dicadangkan supaya kita juga harus meletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Begitu juga kalau di UK dia diletakkan di bawah satu badan yang bebas, bukan berada di bawah Kementerian Labor dia, tetapi diletakkan di bawah satu badan yang bebas yang direct dengan Perdana Menteri. Dan ini akan membolehkan seorang Perdana Menteri itu memberikan perhatian yang lebih kepada memastikan supaya dari sudut ekonominya kita tidak akan kehilangan kerugian. Macam saya sebutkan tadi, angka yang diberikan oleh ILO ni 50 bilion dan sebagainya. Kita tak perlu nak tanggung per keso nak kena bayar sampai 3.71. Walaupun betul per keso boleh bayar, tetapi tak sama dengan kita hilang satu jari dapat bayaran per keso, tetapi dengan ada jari itu akan lebih baik kehidupan kita. Jadi itu yang saya harapkan kepada pihak kerajaan untuk memberikan perhatian yang serius dalam perkara ini. Dan akhir sekali saya ingin merakamkan ucapan terima kasih tidak terhingga kepada Tan Sri Arif yang telah pun tamatkan perkhidmatan dia, yang telah banyak memberikan sumbangan kepada Parlimen dengan reformasi yang begitu baik, dan saya harap bahawa jasa-jasa ini akan terus memberikan dorongan kepada kita semua untuk melakukan satu perubahan yang lebih besar di bawah kepimpinan Yang Berhormat Speaker kita yang baru. Dan saya nak ucap tahniah kepada Datuk Speaker yang baru yang telah pun dipilih, walaupun dilabelkan dengan berbagai-bagai label sebelum ini kepada Yang Berhormat Speaker
yang dilabel dengan berbagai-bagai kerana kritikan-kritikan yang Mohamad Speaker sebelum daripada pilihan raya berkaitan dengan pengubahan wang haram, yang berkaitan dengan wang MDB dan sebagainya, itu dilabel ke berbagai-bagai. Tetapi saya menganggap bahawa itu adalah kebebasan hak bersuara yang telah menyumbang kepada perubahan politik negara. Terima kasih Datuk Speaker yang menyumbang kepada perubahan politik negara. Dan begitu juga yang Berhormat Speaker yang sebelum ini dilabel sebagai orang liberal sewaktu dilantik menjadi pengurusi SPR. Jadi ada kenyataan daripada pimpinan PAS yang melabelkan liberal kerana kenyataan-kenyataan berkaitan dengan Oktoberfest, berkaitan dengan ucapan yang Berhormat Speaker hudud dan sebagainya, yang agak kontra dengan pemikiran ekstrim yang ada kepada pemimpin-pemimpin PAS. Tetapi hari ini mereka boleh bersetuju dengan yang Berhormat sebagai speaker. Jadi saya menganggap bahawa ini realiti politik Malaysia. Tak setuju dengan PAN. Pokok Sena setuju ke Oktoberfest? Boleh takbir tak? Satu ketika dahulu mereka anti kepada pemikiran liberal, tapi sampai satu ketika mereka harus mengakui bahawa realiti politik Malaysia, pemikiran liberal yang pernah dilontarkan idea liberal itu oleh yang Mohamad Speaker itu, akhirnya mereka menyokong seorang yang mereka anggap sebagai orang liberal untuk menjadi speaker. Jadi saya bukan persoalkan yang Mohamad, kerana saya akui bahawa itu realiti politik sakit hati berlepas tak habis. Kita hormati. Jadi dahulunya mereka bercakap soal aurat dan sebagainya. Hari ini mereka boleh terima timbalan speaker. Jadi inilah dia realiti politik Malaysia. Saya ucapkan tahniah kepada rakan-rakan saya daripada PAS yang mula reduce dia punya ekstrim dan dia menjadi seorang yang liberal sekarang ni. Tahniah pada Tuan Speaker, tahniah kepada rakan-rakan saya daripada PAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.